اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد
wa in wajadna aktsarahum lafasiqin. Sadaqallahul azim. Dan Tuhan berfirman lagi, sekiranya penduduk negeri itu beriman serta bertakwa, tentulah kami akan membuka kepada mereka pintu pengurniaan yang melimpah-limpah berkatnya dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan Rasul kami. Lalu kami timpakan mereka dengan azab seksa disebabkan apa yang mereka telah usahakan. Patutkah penduduk negeri-negeri itu bersedap hati serta merasa aman daripada kedatangan azab kami kepada mereka pada malam hari semasa mereka sedang tidur? Atau patutkah penduduk negeri-negeri itu bersedap hati serta merasa aman daripada kedatangan azab kami kepada mereka pada siang hari semasa mereka sedang leka bermain-main? Patutkah mereka bersukaria sehingga mereka merasa aman akan rancangan buruk balasan azab yang diatur oleh Allah? Kerana sebenarnya tidak ada yang merasa aman dari rancangan buruk balasan azab yang diatur oleh Allah itu melainkan orang-orang yang rugi. Adakah yang demikian itu tersembunyi dan tidak jelas kepada orang-orang yang mewarisi negeri itu sesudah penduduknya hilang lenyap kerana ditimpa bencana? Bahawa kalau kami kehendaki, tentulah kami akan menimpakan mereka pula dengan azab disebabkan dosa-dosa mereka. Dan kami meteraikan di atas hati mereka. Kami meteraikan di atas hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar nasihat-nasihat pengajaran. Negeri-negeri yang telah kami binasakan itu, kami ceritakan sebahagian dari khabar beritanya kepadamu, wahai Muhammad. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan keterangan-keterangan yang nyata, yakni mukjizat. Sesudah itu mereka tidak juga beriman kepada apa yang mereka telah mendustakannya dahulu. Demikian Allah meteraikan di atas hati orang-orang yang kafir, yakni menutup hati mereka. Dan kami tidak mendapati bagi kebanyakan mereka sebarang janji yang ditepati. Dan kami tidak mendapati kebanyakan mereka melainkan orang-orang yang fasik. Bermula daripada ayat 96 sehingga ayat 102 dalam suratul A'raf, surah yang ke-7, pada juzuk yang ke-9, Allah Ta'ala memberi suatu gambaran berita baik, janji kemuliaan kepada siapa sahaja yang beriman kepada Allah dengan menuruti perintahnya dan meninggalkan larangannya, dengan kebaikan yang berganda dunia dan di akhirat. Di samping Allah Ta'ala memberi amaran akan berulang azab sebagaimana berlaku pada kaum-kaum terdahulu. Bagi setiap negeri, setiap negara yang mengkufuri Allah, yang melanggar perintah Allah, yang tidak mau beriman, yang mensyirikkan Allah, walau bagaimana hebat pun negara tersebut. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan tentang kisah-kisah yang berlaku. Sama ada kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Saleh, kisah Nabi Hud, kisah Nabi Lut dan kisah Nabi Shu'aib. 5 kisah utama yang Allah Ta'ala ceritakan menjadi pengajaran penting. Bukan sekadar kepada penduduk Arab Mekah, musyrikin Mekah, yang ketika itu Nabi SAW berdakwah pada mereka, bahkan kepada sekalian alam untuk melihat tamadun ini. Bahkan sepakat para ahli ekologi dan sejarawan bahawa tamadun utama manusia bermula di Asyarqul Awsat, di Timur Tengah, di negara Arab, yang menjadi pengajaran besar kepada manusia semuanya. Ceritanya sama dan kisah mereka juga sama dari sudut mengingkari perintah Allah.
Allah Ta'ala tidak menyebut tentang bagaimana hebat tamadun mereka. Sebab itu tidak penting kerana semua itu akan musnah. Semua itu akan hancur. Bahkan dunia ini akan hancur. Kehebatan itu bermula dengan seorang yang beriman kepada Allah, yang akan mendapat kemuliaan lebih daripada dunia yang ada. Kerana itu tidak penting untuk Allah menyebut bagaimana latar belakang negara mereka. Tidak disebut secara tafasir, secara perinci. Sebab itu bukan keutamaan. Tetapi keutamaan bila manusia ini menolak perintah Allah atau menerimanya. Di situ sebenarnya fokus kepada kehidupan manusia. Kerana kita mengetahui dunia ini sementara. Bahkan dunia ini ialah tempat yang cuma kita lalu sahaja. Tidak lebih daripada itu. Semenjak Allah menciptakan Adam sehingga hari ini tidak ada manusia yang kekal. Kesemuanya berlaku kematian demi kematian. Wa imma kematian secara individu atau secara kelompok atau secara negara. Kemusnahan. Maka Allah Ta'ala cerita 5 kisah sebelum ini semuanya kemusnahan negara. Kalau sehebat negara itu boleh musnah, bagaimana individu kerdil macam kita? Sehebat negara dengan pertahanan, dengan pemerintahan, dengan kemewahan hasil masuk negara, hancur. Ini kan pula individu. Kita ni individu. Mana kuatnya kita untuk melawan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Ta'ala pun memberi peringatan. Sebab kita dah baca ataupun ayat-ayat yang terdahulu daripada kita telah menceritakan tentang kisah-kisah yang berlaku kepada 5 Nabi utama. Bermula daripada kisah Nabi Nuh, diikuti dengan kisah Nabi Hud, diikuti dengan kisah Nabi Saleh, diikuti dengan kisah Nabi Lut, dan kisah terakhir yang kita baca sebelum ini ialah kisah Nabi Allah Shu'aib alaihissalatu wassalam. Maka lepas diceritakan kisah Nabi ini dan kebinasaan, kesemua kaumnya sama rentak mendustakan Allah dan Rasulnya. Bahkan mempermainkan Allah dan Rasulnya. Bahkan mencabar didatangkan azab. Bahkan mereka sombong dengan nikmat yang mereka dapat sementara. Wa imma nikmat fizikal, nikmat kemewahan negara, nikmat kepandaian, kecerdikan, nikmat kedudukan dan pangkat. Yang semuanya tidak ada apa-apa. Lihatlah bila orang yang mati, apakah nikmat itu ada pada orang yang mati? Jawatannya ada. Hartanya ada. Kesihatannya ada. Pangkatnya ada. Semua tak ada. Sombong dia ada. Semua tak boleh. Maka Allah beri gambaran yang jelas. Maka Allah ingatkan kita. Itu kisah negara, negeri yang dimusnahkan. Dan Allah juga menyebut satu lagi kelompok negara yang tak ambil pengajaran, yang mereka ini bila datang kesusahan, bila datang kesenangan, mereka menganggap itu semua ujian masa. Tapi bila susah, mereka mengadu pada Tuhan. Bila diangkat susah, mereka kata memang biasa susah dan senang. Tetap tidak menjadi pengajaran kepada mereka akan ujian Allah. Sedangkan Allah Ta'ala tidak akan menurunkan ujian melainkan untuk manusia kembali pada Allah. Siapa pun mereka tu. Tapi sebahagian besar manusia, bila mereka suka dan susah, mereka nampak Tuhan. Mereka nampak God. Mereka nampak yang berkuasa. Allah Almighty. Allah yang paling berkuasa. Itu mereka nampak. Tapi bila senang balik, kata mereka biasalah, memang susah dulu nanti senang. Dan sebagainya. Ini yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Bila Rasulullah membandingkan orang beriman dengan orang kafir dan orang munafik. Sabda Nabi SAW, La yazalul bala bil mu'min hatta yakhruja naqiyyan min dhunubihi. Wal munafiq mathaluhu kamasal himar la yadri fima rabatahu ahluhu wala fima arsaluhu. Sentiasa Allah datangkan ujian pada orang beriman sehingga dia keluar bersih daripada dosanya. Tetapi orang munafik, perbandingan mereka dan sama juga orang kafir seperti kaldai. Bila dia tidak mengetahui kenapa diikat dan dia juga tidak mengetahui kenapa dilepaskan. Dia duduk bengong macam tu. Sedangkan manusia tahu, kita tahu, orang beriman tahu. Kita senang, Allah sedang uji kita. Kita susah, Allah sedang uji kita. Kesemuanya itu untuk kita kembali pada Allah, ingat Allah dan mengetahui dunia ini sementara. Kita akan kembali ke pangkuan Allah, cepat atau lambat. Kita akan meninggalkan dunia yang kita pernah banggakan. Dunia yang pernah kita gembira, yang pernah kita cinta. Kita akan tinggalkan. Pada negeri akhirat, menuju ke negeri akhirat yang kita akan bawa amalan.
Sebab itu setiap hari kita sedang bermusafir ke akhirat. Pernah ditanya pada seorang ulama, kaifa asbahta? Bagaimana hari ini, bagaimana pagi ini? Dikatakan bertanya pada orang yang harinya sedang terus melangkah menuju akhirat, meninggalkan dunia ini. Hari kami, setiap hari kami, ialah kami sedang melangkah ke depan, meninggalkan dunia kami, menuju akhirat kami. Maka apa yang kita fikirkan, yang dilakukan oleh orang yang berfikiran begini, menyediakan amal soleh. Baik, di sini Allah sebut, walau anna ahlal qura, kalaulah penduduk negeri. Perkataan ahlal qura, sama ada kita katakan penduduk negeri, penduduk negara, yakni penduduk-penduduk yang telah kami beri peringatan. Amanu, mereka beriman. Artinya semua negeri dan penduduk memang Allah datangkan Nabi dan Rasul. Dan Allah datangkan pada pendakwah. Allah datangkan dakwah ataupun penyuruh-penyuruh dakwah kepada mereka. Yang dikecualikan cuma negeri yang tidak sampai dakwah. Mana-mana negeri yang tak sampai dakwah, tidak sampai kita katakan para ulama tidak berada di sana pun, Nabi tak diutuskan di sana, maka ia dikecualikan. Ini disebut sebagai ahlu fatrah, golongan yang tak sampai dakwah pada mereka. Tapi kebanyakan negara sampai dakwah. Kata Allah, kalau negeri yang sampai dakwahnya beriman, wattaqau, bukan sekadar beriman, yakni i'tiqad, wattaqau, perkataan takwa ialah amalan. Kerana takwa ini tuan-tuan sekalian ialah kita dapat melihat dia punya gambarannya dengan melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Maka ini ialah basic takwa ataupun kita katakan asas takwa. Dia takwa ini dia akan meningkat-ningkat. Basic orang tu nama takwa ataupun disebut muttaqin, sebagaimana Allah Ta'ala sebut, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran, kitab yang tiada keraguan padanya, petunjuk kepada orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Sifat dia paling asas sekali, melakukan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Latihan kita, kesungguhan kita, istiqamah kita buat perintah Allah dan meninggalkan larangannya akan mengangkat takwa kita menjadi pada peringkat yang lebih tinggi dan lebih tinggi. Maka kata Allah, kalau penduduk negeri, penduduk negara yang sudah sampai dakwahnya beriman, menerima tawaran iman dan bertakwa, melaksanakan perintah dan juga meninggalkan larangan, la fatahna alaihim, kami bukakan ke atas mereka. Yakni kami limpahkan kepada mereka. Yakni kami berikan kepada mereka barakatin, keberkatan. Apa maksud keberkatan? Ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Kalau kita fikir, contoh kalau kita melihat sesuatu, supaya kita faham makna barakah. Kita nampak makanan. Okey, makanan mengenyangkan, sedap. Sedap. Maka itu dari sudut manfaat makanan. Tapi bagaimana dia jadi barakah? Kita makan, bukan sekadar sedap, jadi tubuh sihat. Kemudian kita boleh berkongsi pula dengan isteri dan anak-anak kita. Maka kesemua sihat. Maka lihat pertambahan keberkatan. Kita ada duit gaji 1,000 sebulan. Itu manfaat. Tapi berkat dengan duit tadi, kita boleh labur pula untuk keuntungan lebih banyak. Berkat. Kita ada pokok. Sebatang je pokok. Blackthorn kita ni. Apa nama duri yang blackthorn ni. Ada. Duri hitam. Tapi oleh sebatang, buahnya 4,000 biji. Itu keberkatan. Panggil ziyadatul khair. Yang orang lain mesti tanam 8 batang untuk dapat kuantiti tadi, kita sebatang tu je. Tanam sebatang tapi hasilnya macam 8 batang. Itu namanya berkat. Kita ada anak 2 orang. Tapi fungsinya macam orang sebelah ada anak 10. Dia boleh tolong jenguk mak ayah, tolong itu dan ini. Banyak dia boleh buat. Hantar duit ke mak ayah lagi, jaga mak ayah, jenguk mak ayah, gembirakan mak ayah. Daripada 2 pula dapat cucu pula 40. Yang ni 8, cucu 3 je. Itu contoh ziyadatul khair. Sebab kita tuan-tuan ada kira-kira kita. Bila berkat maksudnya di luar kira-kira kita. Kita punya kira-kira macam ni. Untung kira-kira untung 5,000 sebulan. Tiba-tiba jadi 7,000. Macam mana 7,000? Itulah keberkatan. Sesuatu yang di luar kotak kita. Sesuatu di luar pemikiran kita. Kita rasa kita kerja ni sekadar cukup makan je. Rupanya tak. Dengan kerja tadi lebih pada cukup makan dan boleh beri makan pada orang. Kita kerja ni tuan-tuan bukan nak jawatan sangat. Tak pernah fikir lah. Tak mimpi pun tak. Tiba-tiba pangkat naik je. Naik sampai atas sekali.
Pernah cerita tak pernah, itu namanya berkat. Suatu di luar kotak kita, kotak pemikiran. Yang didefinisikan oleh ulama ziyadatul khair, bertambah. Dan hakikat keberkatan itu ialah setiap penambahan yang mendekatkan kita pada Allah, maka itu nama berkat. Kalau bertambah kita jadi makin sombong, itu tak berkat. Itu istidraj. Ni kita ni tuan-tuan makin lama naik pangkat daripada cikgu biasa. Kalau cikgu lah, sampai naik guru besar. Atau dipanggil kepala sekolah. Kepala sekolah. Tak ada dia mati sekolah. Kepala tak ada. Ni kepala sekolah, guru besar. Dia ada cita-cita tak ada. Walaupun dia berada pada posisi ini, dia orangnya hamba, tawaduk, dia melaksanakan perintah Allah. Dia tak pernah tinggal perintah Allah. Artinya jawatannya tak melalaikan dia. Ini namanya berkat. Jadi hakikat berkat dua kita kena faham. Pertama, pertambahan kebaikan atau dengan bahasa mudah di luar kotak rancangan kita. Yang kedua, dia mendekatkan kita pada Allah. Kita jadi dekat. Baik dengan duit, baik dengan jawatan, baik dengan anak pinak. Anak-anak kita semuanya mendekatkan kita pada Allah. Anak-anak kita pun rajin ajak kita pula ke masjid surau. Mereka pula mendampingi kita di masjid surau. Kita makin seronok di masjid surau. Sebab kita ditemani oleh anak-anak. Itu keberkatan. Kemudian kata Allah, akan kami bukakan kepada mereka keberkatan. Minas sama, daripada langit, yang berupa hujan. Hujan yang menyuburkan. Dan berupa cuaca panas yang juga memberi kebaikan. Perkataan sama ini bukan sekadar refer pada hujan, bukan cuaca. Cuaca panas yang sederhana, bukan panas yang menyengat. Bukan panas yang bersifat kemarau. Bukan panas yang mengkeringkontangkan tanah. Tapi panas yang bagus sebab sebagaimana kita perlukan hujan, kita juga perlukan panas. Boleh jemur kain. Sesekali nak jemur badan juga. Nak jemur badan. Sesekali seronok. Panas. Jadi inilah dia keberkatan yang dijanjikan oleh Allah. Pertama, hujan yang menyuburkan tanaman dan juga cuaca panas yang memberikan keselesaan. Seronok kerja. Ya, kalau sejuk-sejuk nak kerja pun tak sedap. Dia panas. Sebab tu orang negara sejuk bila masuk musim sejuk, mereka cari negara-negara panas. Untuk apa? Kerana lebih relax, lebih comfort, lebih mereka rasa selesa. Kemudian Allah sebut lagi, wal ard, dan bumi. Apa itu bumi? Keluar semua bahan galian. Daripada yang setinggi-tinggi harga emas, perak dan segala galian, masuk minyak. Allah tumbuhkan, Allah keluarkan keberkatan ini. Sebab di bumi ini banyak kekayaan. Di langit sumber kekayaan. Allah boleh keluarkan daripada bumi ini pelbagai kekayaan. Emasnya, berliannya. Yang memang Allah jadikan fitrah manusia sukakan pada galian-galian tadi. Yang berupa timah, yang berupa besi, kuprum. Dan lain-lain bentuk ma'adin dipanggil. Ma'adin. Walakin, tapi kata Allah, tawaran kami sehebat ini tak dipedulikan oleh ramai manusia. Walakin kadzabu, mereka mendustakan Nabi dan Rasul dan perintah kami. Walau tak ada celah, tak ada cacat celahnya perintah kami. Kat mana cacat celah perintah Allah? Allah kata tinggalkan hara, apa masalahnya? Judi, tinggalkan sembahan berhala, apa masalahnya? Tinggalkan kezaliman, penipuan dalam perniagaan. Tinggalkan penghinaan sesama manusia. Tinggalkan semangat nasionalisme yang menghina orang lain. Kalau nasionalisme untuk mengangkat negara itu tak ada masalah. Tapi nasionalisme ataupun di Eropah wujud disebut sebagai nation state, negara bangsa, yang wujud negara bangsa ini bagi menghina bangsa orang lain dan memerangi bangsa orang lain. Kita tak ada istilah nation state. Kita adalah negara ummah. Nabi SAW dia bukan bentuk nation, bangsa. Nabi bentuk ummah. Apa beza nation dengan ummah? Tuan-tuan, nation ni atau kita sebut bangsa ni, kita tak boleh masuk dalam tu. Sebab kalau tuan-tuan orang Cina tak boleh masuk jadi Melayu. Tuan-tuan orang Melayu tak boleh masuk jadi Cina. Tuan-tuan orang Asia tak boleh masuk jadi orang Eropah. Sedangkan nation state berasaskan kepada perkauman. Tapi ummah berdasarkan kepada keyakinan. Kalau seorang tu Islam, maka dia dalam umat Islam. Dia Cina, dia Ibang, dia Dayak, Bidayuh, Kadazan, Melanau ke, dia golongan Bajau ke, atau dia golongan Cina, India, kalangan orang Arab ke, kalangan orang Melayu ke, kalangan Mak Saleh ke, semuanya itu boleh masuk. Sebab dia namanya ummah, tak ada orang dizalimi. Tapi kalau sebut nation state,
Banyak mana negara yang diasaskan pada perkauman ini menghina bangsa lain kalaupun tidak mereka menindasnya. Dan cukuplah penghinaan itu satu mukadimah pada penindasan. Mereka hina bangsa lain. Macam kita selalu tengok bila orang Asia pergi ke Eropah, mereka dihinakan bangsa Asia. Kan ini Cina, ni Jepun atau di Malaysia. Ada beberapa jurnalis daripada Korea, jurnalis daripada Jepun menceritakan bagaimana pengalaman pahit mereka dipandang secara rasis kerana mereka bangsa Asia. Mereka diperkotak-katikkan, dipermainkan, dihina oleh sebahagian bangsa Eropah. Ini kesan nation state. Kita gitu orang Islam lain. Bila orang tu orang Islam, kita diajar sebut Assalamualaikum. Habis apakah kalau orang tu bukan Islam tidak boleh dibentuk ummah? Ia juga dibentuk ummah atas nama zimmi. Diberi toleransi selagi mana mereka tak memusuhi Islam. Maka kita okey dengan mereka, mereka boleh duduk dan dalam negara kita menikmati apa yang kita nikmati. Mereka dapat keamanan sebagaimana kita dapat keamanan. Asalkan jangan ada daripada mulut mereka penghinaan pada agama kita. Maka ini asal ummah. Beza dengan nation state, dengan ummah state. Yang dibina oleh Nabi SAW di Madinah. Yang menjadi kerangka, yang menjadi asas pada pembinaan semua negara Islam. Itu kalau tuan-tuan baca kerajaan Uthmaniyah, dia keturkiannya membuka pintu pada semua bangsa. Sehingga orang Yahudi juga meminta bantuan daripada kerajaan Uthmani ketika mana mereka ditindas. Dan kerajaan Uthmani yang memberi mereka suatu perkampungan di pinggir Baitul Maqdis. Itu sejarah mereka mendiami Palestin. Sebab mereka mengandung ditindas di Eropah. Maka diberi ruang oleh ketika itu oleh salah seorang Sultan Uthmani ataupun kerajaan Uthmaniyah. Ottoman Empire ataupun Empire Uthmaniyah. Ini menunjukkan bagaimana istilah ummah. Kata Allah, walakin kadzabu, tapi kebanyakan mereka menolak, bukan mendustakan. Fa akhadnahum, maka kami azabkan mereka bima kanu yaksibu, kerana perbuatan mereka sendiri. Maka inilah dia kita katakan mizan, timbangan keadilan Allah. Allah bukan hukum kita kerana Allah berkuasa hukum kita. Tapi Allah hukum manusia kerana perbuatan mereka sendiri. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerosakan berlaku itu disebabkan perbuatan tangan manusia. Dan kembali balik mudarat kerosakan itu pada mereka. Kemudian kata Allah, afa amina ahlul qura. Apakah penduduk negeri itu merasa aman? Andai kata mereka tidak beriman dan mensyirikkan kami, apakah mereka rasa mereka boleh duduk aman? Apakah mereka rasa mereka boleh tenang? Sedangkan kami menjanjikan azab kalau mereka derhaka. Mana-mana negara yang mensyirikkan Allah, cepat atau lambat, Allah menjanjikan kemusnahan pada negara ini. Sebab apa? Allah bagi rezeki, Allah bagi dia nyawa hidup, tiba-tiba mensyirikkan Allah. Sebab syirik Allah ini menyalahi fitrah yang merupakan kesalahan paling besar dan banyak-banyak kesalahan. Kerana fitrah manusia itu, Allah jadikan manusia ini dalam keadaan Islam. Allah lahirkan mereka dalam keadaan Islam, dan ini yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap kelahiran itu dilahirkan dalam keadaan suci, dalam keadaan Islam. Maka disebabkan peranan mak ayahlah menjadikan mereka kafir. Bahkan disebut dalam hadis Nabi SAW, bila Rasulullah menyatakan bahawa Allah Ta'ala menjadikan manusia ini semuanya beriman. Semua beriman, tiba-tiba datang syaitan. Maka syaitan inilah yang menyesatkan manusia. Kata Allah Ta'ala dalam hadis kursi, Inni khalaqtu ibadi hunafa'a faja'athumus syayatin fajtalathum an dinihim wa harramat alaihim ma ahlaltu lahu. Kata Allah Ta'ala dalam hadis kursi, aku menjadikan hamba-Ku semuanya Islam. Yang ini cenderung kepada Islam. Dia ada fitrah hatinya untuk Islam. Faja'athum syayatin, lalu syaitan datang menyesatkan mereka daripada kebenaran ini, dan dia telah mengharamkan kepada kamu sesuatu yang aku halalkan. Maka di sini menunjukkan hakikat manusia yang diciptakan oleh Allah. Kata Allah, apakah mereka merasa tenang dengan kekufuran, dengan syirik, bahawa kami tak akan datangkan azab dalam keadaan mereka tidur, atau ketika mana mereka bermain pada waktu duha. Baik, Allah menyebut dua waktu. Dua waktu ini manusia rasa paling aman sekali. Pertama, waktu tidur. Tuan-tuan, bila kita tidur, kita rasa aman sangat-sangat. Tak ada benda kita rasa boleh ganggu kita. Itu kalau orang hutang pun tak ingat hutang orang. Sebab tidur.
Yang kedua, waktu kita main. Main waktu siang lah. Main juga seronok sehingga kita hilang ni. Lupa benda-benda lain. Semua kita lupa bila kita main. Tak kira main apa-apa pun. Yang kita suka. Sebab biasanya orang akan main benda yang dia suka lah. Yang main damaji. Oh, dia tak ingat ada masalah, tak ada susu kat rumah, tak ada beras kat rumah. Dia ingat nak menang ni. Dia main damaji, yang main catur. Tak kira lah. Yang main netball. Ni geng-geng main netball ni. Grup kumpulan main netball. Tak kira dah masalah. Anak belah-belah, ayah begitu, tak apa. Penting nak shoot ni. Dia nak buat goal ni. Orang main netball, geng-geng perempuan ni misalnya. Dua keadaan ini, tidur dan main, manusia akan lupa masalah. Dan manusia rasa dalam keadaan aman sangat. Aman sangat. Allah sebut dua waktu ini. Allah kata, apakah? Ketika mana kamu rasa paling aman dalam hidup kamu, tidur. Dan paling aman ketika mana kamu bermain, Allah tak turunkan azab. Kerana azab Allah ini akan datang mengejut pada dua waktu ini. Tengah tidur berlaku gempa bumi mati. Tengah main-main berlaku tsunami. Kita tahu tsunami berlaku pada waktu duha. Di mana orang sibuk pergi pasar macam biasa. Sibuk. Tiba-tiba datang tsunami. Mereka tak jangka. Sebab ketika itu yang sibuk ke pasar, yang sibuk hantar anak sekolah, yang sibuk bla-bla, akan datang benda tu. Sama juga gempa-gempa yang berlaku tengah malam, tengah tidur, tiba-tiba gempa bumi runtuh. Kata Allah Ta'ala, apakah mereka merasa aman? Ini amaran Allah. Siapa pun yang mensyirikkan Allah tidak berhak untuk rasa aman. Sebab bila masa Allah akan datangkan azab dan kemurkaannya, afa aminu makrallah, apakah mereka rasa aman terselamat daripada azab Allah? Fala ya'manu makrallah, tak ada yang rasa selamat melainkan orang-orang yang rugi dan tertipu. Tentu kita lupa Allah sedang memerhatikan setiap manusia. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Allah Ta'ala itu melihat setiap perbuatan manusia. Setiap perbuatan manusia. Sebab itu orang beriman, tuan-tuan sekalian, kita, walaupun kita datang kepada Allah, kita masih bimbang kalau Allah muka kat kita. Hasan Basri berkata, al-mu'min ya'malu bit-ta'at wa huwa mushfiqun wajilun khaifun. Wal fajiru ya'malu bil ma'asi wa huwa aminun. Orang beriman dalam keadaan kesibukan dia buat, dia bimbang dirinya tak layak masuk syurga. Itu orang beriman. Ya Allah, saya bimbang. Dia banyak buat baik. Tapi bila adalah silap sikit atau ada silap lama dulu, dia ingat balik, Allah, boleh tak aku masuk syurga ni? Boleh tak aku dapatkan ampunan? Bimbang dia, takut. Itu orang beriman. Tapi kata Nabi, kata Hasan Basri, wal fajiru, manakala orang jahat pula, ya'malu bil ma'asi, setiap hari buat maksiat, wa huwa amin. Tapi rasa macam tak ada apa-apa. Dia tak rasa malakut maut dekat, dia tak rasa azab Allah dekat, tak rasa apa-apa. Even dia tak rasa pun berlaku kiamat. Apatah lagi orang kafir. Tentang orang kafir daripada asal dia tak percaya pada kiamat. Dia tak percaya kebangkitan semua. Dia cuma percaya pada dunia. Dia percaya tentang ramalan, tentang naik turun saham. Dia percaya tentang perkara yang berkait dengan dunia ini. Contoh pembangunan yang berlaku dan sebagainya. Potensi-potensi tertentu, percaya dia. Akhirat tak percaya. Aneh mereka. Dah kalau tak percaya akhirat, orang ni memang tak pernah fikir azab Allah. Tiba-tiba datang azab Allah. Mereka lupa cukup kematian itu sebagai satu bentuk azab Allah. Sebab itu Allah kata dalam Quran, afa aminu makrallah, apakah mereka rasa aman dengan azab Allah? Yang rasa aman daripada azab Allah ialah kaum yang akan mengalami kerugian dunia akhirat. Dia ingat dunia ni akan jadikan dia kekal, rupanya habis. Tak ada apa. Awalam yahdi lil ladzina yarisunal ardh, apakah orang yang mewarisi bumi ini tidak mengambil pengajaran daripada orang yang lalu yang telah ditimpa dengan azab disebabkan dosa mereka? Allah tanya, mu ni hidup mewarisi zaman orang dulu. Zaman orang dulu, zaman orang-orang yang Allah binasakan kerana maksiat mereka, kerana kederhakaan mereka. Tetapi kita ini hidup mewarisi orang yang depan kita. Kita ni mewarisi ayah-ayah dan mak kita. Atau nenek moyang kita. Dan kita juga mewarisi negara-negara lain yang dah hancur. Kita mewarisi Empayar Melaka yang dah hancur. Dan nanti keturunan kita kalau panjang umur lagi mewarisi tentang zaman kita. Setiap zaman mewarisi zaman yang sebelumnya. Tapi kata Allah, tidakkah kamu dapat sedikit panduan, petunjuk?
Bahawa yang kamu kejar dunia, yang matlamat kamu dunia, tak ke mana pun. Akhirat yang kami janjikan. Kederhakaan kamu kepada kami, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa natma'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Inilah kesan kerana Allah Taala menutup pintu hati mereka. Kenapa Allah Taala tutup pintu hati manusia? Sebab mereka tak ambil pengajaran apa yang berlaku dulu. Bila kita tak ambil pengajaran apa yang berlaku dulu, memang tertutup pintu hati. Kemudian kata Allah SWT telah menyebut janji Allah dan juga bagaimana ruginya manusia tidak mahu menerima janji Allah. Ini bukan manifesto, ini janji betul. Tapi yang manifesto tu percaya. Percaya manifesto. Setiap kali Pilihan Raya sebut manifesto. Apa manifesto kamu? Tuan-tuan, Allah dah sebut janji dia. Hebat pada manifesto yang telah diperolehi oleh orang yang bertakwa. Tapi orang ni manusia sebab duk suka dunia lebih pada akhirat. Maka dia percaya dunia yang sekejap. Kata Allah, tilkal qura, semua negeri-negeri yang telah kami binasakan, nakussu alayka min anba'iha. Kami dah cerita kisahnya padamu wahai Muhammad. Yang saya kata ini kisah al-ghabirah, umat-umat yang lenyap, yang tak mampu dikaji oleh ahli sejarawan. Sebab apa asal mereka nak tahu benda tu? Allah menciptakan manusia. Maka Allah tahu tentang apa berlaku pada mereka. Ini kaum-kaum yang tak dapat dikesan oleh ahli ekologi dengan cara detail ataupun dengan cara tepat. Maka kata Allah, kami ceritakan pada wahai Muhammad, kamu tak payah buat cangkul, kamu tak payah buat peta. Ini wahyu kami cerita tentang kaum Nabi Nuh, kaum Syuaib, kaum Lut, sekian-sekian kaum. Kan ini wahyu. Rasulullah tak perlu pegang cangkul nak cari fosil-fosil tamadun. Tak perlu. Allah ceritakan, walaqad ja'atkum rusuluhum bil bayyinat. Semua mereka telah dikunjungi, didatangi rasul-rasul yang membawa mukjizat. Fama kanu liyu'minu, tapi tak nak beriman. Bima kadzabu min qabl. Mereka terus mendustakan sebagaimana orang dahulu mendustakannya. Kadzalika yatba'ullahu ala qulubil kafirin. Demikian Allah tutup hati-hati orang-orang yang kafir. Wama wajadna li aktsarihim min ahd. Dan kami dapati kebanyakan mereka ini tidak boleh dipegang janjinya. Dan tidak pernah mengambil pengajarannya. Dan tidak pernah melihat benda itu sedangkan mereka ulang alik tempat itu. Ini pedagang-pedagang Quraisy. Ulang alik ke Syam, ulang alik ke Yaman. Mereka lari pada tamadun ini. Tamadun Ahqafnya, Aikahnya yang mewakili Nabi-Nabi yang kita sebutkan. Semua mereka lalu dan mereka tengok kehancuran dan kebinasaan. Tapi mereka ini, وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ. Kami tak dapati mereka ini mengambil pengajaran apa yang mereka lihat, mengambil, berpegang dengan janji yang mereka telah diperintahkan oleh Allah SWT, beriman kepadanya, mentaati perintahnya. Wa in wajadna aktsaruhum lafasikin. Kebanyakan mereka itu fasik. Kebanyakan mereka itu cenderung untuk terus keluar, tidak mahu terikat dengan perintah Allah. Contoh aneh, mereka tidak mahu terikat dengan perintah Allah, tapi mereka ikat diri mereka untuk ikut perintah syaitan dan nafsu. Walau perintah syaitan dan nafsu membawa kebinasaan. Perintah Allah yang Allah perintah kita bangun awal-awal pagi. Tanya semua pada dakatir, pada doktor-doktor. Apakah bangun awal pagi beri mudarat pada kesihatan? Mereka kata bahkan sihat. Dan demikian juga ibadat puasa. Apakah ibadat puasa boleh memberi mudarat kepada orang yang berpuasa? Kata mereka, puasalah diet paling bagus sekali. Sakit apa pun puasa paling baik. Tak boleh lawan. Diet paling bagus. Baik, di mana masalah syariat ini? Zakat, mana kurangnya zakat? Dengan mengeluarkannya, memberi hak pada fakir miskin dan asnaf. Tanpa mengurangkan kekayaan kita, bahkan menyuburkan lagi kekayaan kita. Yang hanya 2.5%. Hanya sedikit bahagian daripada harta kita. Tapi mereka lebih rela taat pada undang-undang syaitan, undang-undang nafsu. Mereka kata ini lebih baik. Lihat bagaimana tuan-tuan orang-orang kafir ini boleh hidup aman dengan undang-undang hawa nafsu dan undang-undang syaitan. Mereka tak akan bahagia. Ceritalah bahagia kot mana pun tak bahagia. Bila hari ini kita bila masyarakat Malaysia kita khususnya. Oh, sebahagian mereka gila pada K-pop. Ya K-pop, geng-geng ni. Tiba-tiba pendedang yang mengejutkan artis-artis K-pop. Tekanan perasaan mereka, bagaimana sakit jiwa mereka, sebahagian bunuh diri. Sebahagian meninggalkan dunia K-pop. Kerana ini dunia yang begitu tragis dan begitu kejam bagi mereka. Walau mereka nampak gembira waktu hiburkan manusia. Melompat-lompat orang bawahnya.
rupanya yang menghiburkan hati kosong. Jumlah bunuh diri bukan sedikit. Kalangan mereka yang terseksa dengan sistem K-pop. Ada K-pop dia ada peraturan. Saya tak payah ceramah lebih-lebih, nanti ceramah K-pop pula nama dia. Tapi cukup saya beritahu, kita ditipu dengan gambaran zahir, kelompok-kelompok yang ikut nafsu dan ikut syaitan. Realiti tak ada apa. Sebagaimana dunia Hollywood, sebagaimana dunia Bollywood, sebagaimana dunia Meluwood, yang wood semua masalah. Jadi kita melihat kepada dunia Islam yang sebenar yang dilimpahi keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.